Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara dan begitu juga pegawai kanan dan juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ni pertama kalilah saya datang. Saya round tadi cari tempat minum. Sampai ke hujung, sampailah rumah orang dah tak boleh pusing dah, pusing boleh. Kan? Alhamdulillah, sebab saya sebenarnya risau tengok jadual hari ni. Tapi bila sampai sini saya lega. Sebab pagi tadi saya berceramah di Tanjung Bidara, Melaka. Pecut macam apa dah. Nasib baik naik kereta power kan. Azia namanya. Jadi tu ya, jadi cepatlah. Dan ramai orang cakap, alah dia ni kan apa boleh naik kereta besar, kenapa tak naik kereta besar? Saya sebenarnya nak beritahu, Azia adalah kereta favourite saya. Saya cukup sayang kereta tu. Agak-agak berapa mileage kereta tu dah? 300,000 lebih. Makna punya saya sayang kereta tu. Ada orang cakap ni nak jimat minyak lah tu. Tu antaranya. Tapi memang saya suka kereta tu, tak tahu asal kan. Tapi kalau naik dengan family tak sesuai lah. Sebab padat kan. Anak pun dah pandai. Sempit lah. Pandai lah kan. Anak pandai komplain. Jadi hari ni kita cerita santai-santai je tentang keluarga dan kerjaya. Sebenarnya bila cerita pasal keluarga dan kerjaya, benda ni adalah satu perkara. Beza kita dengan masyarakat di luar negara. Ada beza. Masyarakat di luar negara, dia mengambil profesional. Sila duduk pun. Silakan. Masyarakat di luar negara dia membezakan. Dia punya erti kata profesional tu sampai tahap career dia pun dia akan pisahkan dengan family. Contohnya kalau pergi pejabat dia akan tinggalkan handphone dia ni. Kalau handphone dia akan silent, dia letak kat dalam drawer dia dan kemudian dia buat kerja. So kalau family betul-betul nak call, nak tanya ada benda nak emergency, barulah dia akan call mainline office tu. Dia akan beritahu, boleh tak maklum kat husband I dekat department ni. Itu di luar negara. Kita di Malaysia ni lain. Kan? Kita bukan nak kata tak profesional, tetapi budaya kita dah macam tu. Kan? Tak apa, abang dah sampai office ke? Penting sangat WhatsApp tu. Kan? Buat apa tu? Kan? Dah kan lem, kan? Itu. Jadi makna kata kita sekali kan. Dan kita di Malaysia ni tak boleh. Dia orang boleh tu bergaduh pergi kerja. Dia cubalah buat kerja macam profesional, siapkan kerja 8 to 5, kemudian 9 to 5, kemudian bila balik pula, balik rumah, wah kononnya asingkan terus. Kan? Ni family je. Tetapi sebenarnya kita dalam kehidupan kita terdengar pula adalah satu kata-kata pepatah Jawa. Dia kata happy wife is a happy family, dia kata. Kan? Kalau gembiralah isteri tu, gembiralah keluarga. Ada orang cakap, alah, ya ke benchmarking ni kita nak letak dekat wife? Sebenarnya memang tepat sekali. Seorang lelaki sebab, sabarlah dulu kan. Yes, sabar dulu. Sebagai seorang suami sebenarnya, dia sebagai ketua keluarga, dia sebenarnya kena gembirakan semua orang. In fact, kalaulah isteri gembira, tapi ada anak tak gembira, satu keluarga juga tak gembira. Betul tak? Jadi lelaki banyak berkorban. Macam, yes. Nyatakan ada lelaki pula, yes kan. Dalam hal ni saya nak tengok, kita sama-sama tengok macam mana krisis keluarga ni kita nampak macam simple. Kita nampak, alah ni benda ni boleh settle. Kadang-kadang ada orang bila tengok ada masalah keluarga, dia kata dia akan settle. Dia marah anak, kadang ada yang merotan anak, ada yang buat anak dengan cara-cara yang tak terfikir kat kepala kita, dengan rotan, dengan kurung, dengan apa. Kena ingat dulu dan sekarang berbeza. Anak-anak dahulu mungkin tak terdedah dengan maklumat-maklumat di media sosial. Anak-anak sekarang
Malahan dia melampaui cara fikir dia. Kalau dulu budak umur 2 tahun boleh membaca, keluar surat khabar ke depan. Sekarang budak 2 tahun boleh membaca, normal. Biasa tu. Okay. Mungkin orang akan takjub, orang akan cakap, baguslah anak kau, 2 tahun dah pandai baca. Itu je, setakat tu. Dia tak adalah sampai panggil wartawan, tu buat liputan. Tak. Malahan kita tengok keadaan ini dah menjadi normal. Sebab anak-anak lebih pandai. Kadang-kadang anak-anak boleh nasihat. Cuba mak dan ayah bincang sama-sama. Macam mana nak settle masalah ni. Baru form 5. Dia cakap dengan mak ayah dia macam tu. Sebab apa? Terdedahnya dengan pelbagai maklumat. Dan bila tengok, bukan hanya itu, tetapi isu-isu sosial juga, semakin canggih. Kan? Hari ni kalau kita tengok, yang isu sumber mahram makin banyak. Mak dengan dengan ipar dia banyak ada affair. Dekat pejabat tak usah cakap lah, dia ada konsep lunch husband, lunch wife ada. Dia akan minum makan tengah hari bersama macam husband and wife. Dekat pejabat office ni simpan phone ni, ada phone lain pula. Dia macam tu. Benda ni berlaku di bandar-bandar besar, kecuali di dalam MMC tak ada. Ni tempat lain. Saya dah check dah, tempat MMC je tak ada, tempat lain je. Tempat lain ada. Macam tu lah kaedah kan. Jadi bayangkan, kita kalau dengar kan, krisis-krisis ni memang dahsyat betul. Ada orang yang menyerupai perempuan dan juga memberikan perkhidmatan seks budak. Daripada rupanya dia dah buat kerja tu, dia sekarang umur dia dah 25-26, dia dah buat kerja tu daripada dia umur 14 tahun. Dan pelanggan pertama dia adalah guru sekolah dia. Bayangkan. Kita dengar, macam tu sangat lah. Kita takkan jadi macam tu. Jangan main-main. Anak-anak kita kalau kita biar, kita tak pantau betul-betul, dia boleh jadi macam tu. Bayangkan satu peristiwa lagi di satu hospital besar, di hospital kerajaan, di satu negeri. Saya tak nak sebut negeri mana. Tapi pegawai akhlak tu share sendiri dengan saya. Mak dengan anak perempuannya, ibu dan anak perempuan, faham Ibu dan anak perempuan melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Cuba fikir. Macam mana tu? Ibu dan anak perempuan, dua-duanya mengandung, melahirkan anak dengan izin Allah. Dia melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Maknya ibu tunggal, bawa anak sama-sama enjoy dekat kelab dandut, minum tak apa benda yang minum air TO tak elok, air TO basi minum kemudian mabuk, kemudian bawa laki tu balik. Laki tu pula merasa dua-dua sekali. Dia mengandung tu satu hal, Allah nak tunjuk dia melahirkan anak hari yang sama. Pagi mak, malam anak, macam tu lah. Bayangkan baby tu nak jadi apa? Baby tu nak jadi apa? Baby dengan baby ni nak panggil apa? Pak saudara ke adik-beradik? Mak saudara ke pak saudara kan adik-beradik? Ni lagi dahsyat daripada keluarga 69 sebenarnya. Ini benda yang bukan nak menakutkan apa, memang kita kena takut. Tu sebab dengan anak kita ni, rupanya dalam Islam dah hajar dah kan, tentang menjaga keluarga. Sebab keluarga kita okey, career kita okey, insyaAllah. Hari ni bila tengok riak muka, tengok mata, cara pandang, tahu dah siapa ada masalah dalam tadi, tahu. Boleh tahu. Saya ni insyaAllah lah, kalau duduk cerita kan, okey apa masalah kak, boleh tahu dah. Saya tunjuk siapa ada masalah ni. Tak ada mula menyorok lah kan. Tak ada lah. Tak, tapi sebenarnya tu dia, kita nak happy. Itu sebabnya jangan benarkan diri kita duduk atas masalah. Kalau ada masalah, settlekan segera. Dengan husband, settlekan cepat. Husband and wife, settlekan cepat. Jangan biar benda tu drag, akhirnya ada masalah lain terhimpun. Kena faham di hospital tu bila kita semak, stress related diseases lebih tinggi daripada demam denggi. Demam denggi yang dilaporkan setiap minggu, kawasan ni, kawasan wabak, kawasan endemik, epidemik dia kata, epidemik. Bukan epidemik. Dia kata satu kawasan tu teruk denggi ni, setiap minggu akan ada laporan. Cuba tengok. Tapi rupanya stress related diseases lagi tinggi daripada masalah tu. Dekat tempat kerja tak boleh perform, tengah buat kerja nangis seorang, tergelak, senyum sendiri. Benda tu berlaku. Dan bila kita cakap gila, dia bukan gila sebenarnya. Memang penyakit gila tu telah diprofesionalkan.
Dia gila tu tak semesti dia telanjang jalan kat tepi jalan tu, tak semestinya. Dia pakai normal kerja macam biasanya kita, tapi sebenarnya dia masuk dalam kategori tu. Dia ada orang ada penyakit split personality. Kan? Cuba tengok, ada orang tu, kadang dia tak boleh, dia kat meja dia. Ada orang macam tu. Ada tak orang macam tu? Ada. Frame dia, siapa usik barang aku tadi? Siapa usik? Betul. Benda ni kita nampak normal, tapi itu juga adalah satu bentuk penyakit sebenarnya. Dia tak boleh. Tapi benda tu ada bagus je. Dia akan jadi neat, tidy, dia punya kemas, kan? Dia tak boleh tengok katil. Itu sebabnya saya dulu waktu duduk di hostel, saya suka duduk dekat atas. Siapa sama dengan saya? Sebab duduk dekat atas, orang jarang lepak kat katil kita. Tak pernah, jom lepak weh, naik atas, tak ada. Memang kat bawah kan. Bawah tu memang kena aja. Kejap-kejap kemas, jajak kemas. Duduk atas lagi satu yang best, bila malam nak tidur sejuk je. Buat orang tak duduk kan. Itu pun penyakit katnya. Tak tahulah. Dan bayangan, salah satu punca terbesar penyakit keluarga dan juga penyakit kita kat tempat kerja ni adalah ni. Handphone. Dulu tak ada penyakit tu. Sekarang ada. Cap. Bunga dengan iPhone 14. Bunga dengan iPhone 14. Sap, ambil gambar, masuk dekat dalam Instagram. Masuk dalam TikTok. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Kan, on my birthday. Sebenarnya nak iklankan tak beritahu tu birthday dia. Dan orang pun komen, tahniah lah, untunglah. Tak tahu pun. Seorang ni, bila nak open tabler? Bukan table tau, tabler. Bila nak open tabler? Katakan, bila nak open table? Komen. Dan dia sekejap tengok, tak ada orang komen lagi ke? Tak ada orang komen. Dah ada komen baru. Siapa? Buat. Macam itulah keadaan dia. Sedangkan yang dia kata thanks for my beloved hubby tadi, sebenarnya phone dengan bunga tu dia beli sendiri. Malahan sampai tu susah extend kan untuk makluman semua, dia boleh create satu account untuk puji post tu balik. Nah, wallahi ni cerita betul ni. Dia ni baik, baguslah, susah nak cari orang baik macam awak banyak tolong saya. Dia boleh buat. Dan dia boleh seronok dengan tu dan dia rasa benda tu real. Itu saya kata penyakit tu. Dan biasanya orang yang jadi macam tu adalah orang yang kurang kasih sayang. That's why dalam perhubungan, dua perkara yang paling penting. Pertama, sayang menyayangi, dan yang keduanya saling percaya antara satu dengan yang lain. Lelaki adalah makhluk yang paling boleh dipercayai. Yang aku saja test, kau tengok respon. Dengan muka-muka memang tak boleh sorok kan? Sebab orang lelaki dia kadang dia terpaksa menipu. Sebab kalau cakap betul pun bukan kau boleh terima pun. Kan? Tengok. Sebab tengok kedudukan lelaki kat mana. Sudut. Tengok belakang, dia boleh kesian belakang, tengok belakang. Contoh, kursi pun tak ada. Duduk kat mana tu? Ada. Okey, ada. Okey, nasib baik ada. Tak. Bukan apa, tak. Sebenarnya kasih sayang tu, maksud kasih sayang ni adalah kena diluahkan. Dulu yes. Mak ayah kita cukup baik dengan bahasa verbal. Bahasa non verbal ni. Kan? Bang, minum bang. Minum bang. Dia tak boleh cakap, bang, love you. Tak payah cakap. Yang sekarang tak dengar pun. Gap lah. Daripada pagi dia tak cakap pun love you. Sekarang, aduh, sakit kepala aku lah. Kan? Orang lelaki ni, I love you. Tak ikhlas je. Tadi kau yang minta. Betul tak? Ini realiti. Ini realiti. Kan? Mana sampai satu tahap, mak ayah kita dulu tak ada, bang makan bang. Hari ni dia masak lauk kegemaran suami dia. Boleh sedap lauk ini. Tak ada cakap untuk abang.
Kan saya sayang abang. Tak ada dulu cakap macam tu. Kalau ada mak kita cakap macam tu, kita pun pandang mak kita. Huyo. Kita pun terkejut kan. Tak, mak kita macam tu. Dia dah tu, ayah aku nak balik tadi. Kemas. Tengok. Macam tu keadaan dia. Ini salah satu budi bahasa orang MMC, Mbak. Ini juga tanda sayang. Sayang pada penceramah. Kan? Bila bagi suami minum, pastikan ada alas macam ni. Ini baru betul hormat suami. Faham? Ni kau bangga dengan cawan IKEA RM2.50. Memang minum lah. Kau ingat ni kelab malam apa? Abang, jemput minum bang. Suami ambil pula. Terima kasih. Nampak? Ada tata cara adab ni. Bak kata orang tu, makan sirih berpinang tidak, pinang aduh kat kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Daripada Seramban pergi Melaka, dari Melaka sampai ke Lumpur. Hai kaktus bagi. Ni contoh lah, contoh nak bagi faham lah kan. Contoh. Dah. Contoh. Dalam kau tak perasan tu kau kono kan macam tu. Tak adalah, okey lah. Macam tu lah. Aku ingat KL canggih MMC. Moving, managing, creating. Kosong apa? Kan? Tapi tak apalah, syukur. Jadi makna kata dalam hidup kita ni, sebenarnya pertama kasih sayang tadi mesti diluahkan. Dulu betul. Tapi sekarang mesti diluahkan. Dan diluahkan tu, ya Allah. Contoh, kita kena faham. Tanggungjawab lelaki dengan perempuan ni. Apa tanggungjawab orang perempuan sebenarnya? Tanggungjawab isteri dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Tak ada lain. Orang lelaki dah warga tu. Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja tanggungjawab orang perempuan. Membesarkan anak. Menjaga anak. Mendidik anak. Kemas rumah. Basuh pinggan, basuh cawan, basuh baju, kain rumah, urusan rumah tangga, semua kerja suami. Suka tak suka, itulah dia kerja suami. Itu sebab Nabi, dia takkan susahkan isterinya untuk benda yang dia boleh buat sendiri. Rekod terus. Sebab nak tunjuk kat suami. Nyah ni. Tak apa, saya ulang balik. Dah, ready. Dah ready belum? Tak, ni nak ulang balik ni. Ready belum? Okey. Buat macam dah jalan ni, okey. Kira lah. Tanggungjawab isteri. Tak boleh lah, aku nak gelap. Tanggungjawab isteri hanyalah melayan suami dan melahirkan anak. Itu saja. Yang lain semua tanggungjawab suami. Suami kena kemah rumah, suami kena besarkan anak. Patutnya PDPR itu suami yang kena hadap. Sebab kalau suami hadap PDPR anak, insya-Allah anak lagi bagus belajar daripada isteri. Tetapi tetapi tu yang tak suka rakam tu. Tetapi orang perempuan punya mulia dan tinggi hati budinya sebab dia sanggup memangku tugas itu daripada suami. Sebenarnya tugas suami itu orang perempuan take over untuk bantu supaya suami boleh fokus bekerja. Suami boleh cari rezeki. Malahan isteri ni dah lah buat kerja rumah, bekerja juga untuk tolong suami. Nampak tak? Itu sebab lelaki kena appreciate orang perempuan. Bila saya cakap ni, memang tak sebab tu saya tak faham kenapa orang perempuan boleh marah saya. Samsul Debat tu kalau camah asyik kena kat perempuan je. Kau tak dengar camah aku sampai habis, kau hukum. Orang tu dah lakat dekat TikTok tu, ambil sikit, dia dah lah dia potong aku punya watermark. Tinggal kepala je masuk dekat TikTok tu. Besar lubang hidung aku. Kan? Punyalah nak edit, nak masuk dalam TikTok dia. Dia buang watermark Samsul Debat tu. Wah, ajar betul. Dah besar kepala aku ni. Sebab dia tak nak yang tulisan SD tu tak nak ada kan. Dia tak macam tu. Tapi tak kisahlah. Yang penting benda baik sampai. Tapi sebenarnya saya bagi benda hakikat. Dan benda ni lelaki marah saya. Malahan lelaki tak boleh sebut, saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya tau daripada awak. Pernah dengar tak ayat tu? Yang paling best, saya anak sulung lelaki. Anak sulung, saya kena utamakan mak saya pada awak. Mak ni tak boleh ganti tau, awak saya boleh ganti. Wah, ajar ayat. Tengok. Tapi kena ingat dari segi hukum, seorang suami dalam bab nafkah, bukan bab lain. Bab nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anak dulu, baru mak dia. Kena faham. Sebab mak dia pun ada suami.
Kalau mak dia tu, suami dia dah meninggal, yes, tetap kena take over, kena jaga mak tu, tetapi tetap utamakan isteri dengan anak-anak, baru mak dia. Habis tu kalau tak mampu, fikir sebelum kahwin patutnya, bukannya dah kahwin baru fikir. Itu cerita dia. Gemar bagi alasan macam tu, sedangkan dari segi hukumnya bukan macam tu. Dah lepas, contohnya, tiba-tiba, bang, abang macam mana bulan ni bang? Itulah, abang bulan ni tak dapat kot bagi nafkah apa ni untuk ayang. Kenapa lah? Sebab mak tak sihat. Abang terpaksa bagi kat mak abang. Itu darurat. Dan biasanya isteri akan cakap, bang, mak abang pun mak saya juga. Tak apalah, bagilah kat mak tu. Tapi kalau isteri tak reda, suami berdosa. Faham? Tak boleh. Tak ada. Saya nak gak hak saya. Bertuah lah kalau dapat bini yang macam tu. Yang jenis yang jiwa dan perasaan tak ada ni, kan? Tapi kebiasaannya normal. Tu sebab saya kata tanggungjawab isteri sebenarnya dua saja. Tapi bila isteri buat lain, yang lain-lain pun isteri buat, sebenarnya isteri memangku tugas suami. Tu sebab suami kena tahu apa makanan pada orang perempuan. Makanan orang perempuan ni, telinga dia kena dengar benda-benda yang baik daripada suami. Terima kasihlah isteri abang kemas rumah ni, ya Allah. Abang tak terbuat dia benda ni. Happy tak perempuan? Terasa hilang penat dia satu hari tu bila suami puji tu. Itulah makanan orang perempuan. Ni dah lah tak puji, komplain pula. Apa yang lainnya rumah ni? Tak ada langsi lain La ilaha illallah. Dia boleh komplain, ni cadar ni, carilah cadar kali yang elok sikit. Dia menolong tidak ni. Orang perempuan yang tukar cadar tu bukan senang, katil queen, katil king. Iya. Nampak tak? Lepas tu satu lagi dia komplain apa? Hei, bersepah ni tak kemas ke? Dia marah. Dia tak tahu tu kerja dia. Nampak tak? Tapi apa salahnya macam saya memang tak boleh. Saya nampak benda bersepah, saya sendiri akan susun. Saya sendiri akan buat. Saya tak boleh nampak pinggan dengan cawan kat dalam sinki tu. Sebab daripada kecil arwah abah dulu cukup pantang. Berapa ramai orang gaji di rumah. Jadi saya dah biasa tau. Bila nampak, saya akan basuh pinggan dengan ni. Pinggan dengan cawan. Kan? Dah basuh tu, walaupun ada pinggan orang lain, basuh juga sekali. Sampai rumah mak pun nampak nak basuh. Geram, tak boleh. Penyakit dah tu. Tak basuh sebab kita gemar clear. Kan? Nampak isteri tengah basuh. Jadi kita pula pakai dengan ada logo MMC. Contohlah. Kalau adalah baju tu ada logo MMC, baju-baju korporat basuh ni. Basuh. Kan? Tak menjatuhkan level kita sebagai seorang suami. Cari cakap saya. Ni kadang isteri dah geram, dia yang tanya. Tak perasan kan ambil air tu. Janganlah kau tanya soalan yang susah macam tu pada soalan lelaki. Kadang-kadang dia tak perasan pun ada apa yang ada kat keliling dia. Suami ni masuk bilik air, dia mandi, bini boleh lepas sental dinding bilik air tu. Dia sental dinding, dia susun buat gigi tu dengan buah gigi, susun ikut jenis. Kemudian pisau cukurnya kat mana, yang ni dekat mana, shampoo dekat mana, shampoo badan, shampoo kepala, shampoo kaki. Semua ada. Dah susun elok dengan spray-spray. Laki masuk, buang air, mandi, keluar. Sana bang, perasan tak? Perasan tak bilik air? Suami dah hura. Dia nak cakap dia tak perasan kan, takut kena marah. Lama dia fikir tu. Kau renovate ke bilik air tu? Itu parah lah. Memang parah lah suami kalau macam tu. Kan? Tak adalah. Macam saya dah faham tu kalau dia tanya tu. Terima kasih lah yang kemaskan bilik air tu semua cantik dah nampaknya. Rasa selesa. Macam nak tidur dalam bilik air dah rasa. Macam tu kan? Dia nak puji-pujian tu. Makanan pada orang perempuan. Macam tu juga anak-anak kita. Puji dia. Masa hari raya. Saya perhati je kat pasar raya. Perangai orang perempuan. Orang lelaki dah cakap, okey tahun ni, sebab dia tahu anak dah besar. Tahun ni kita bagi anak kita kebebasan pilih baju, okey? Pergi kat pasar raya, pilih color merah atau biru aja. Kita dah bagi bebas tadi. Mak dah letak dah kod dah. Merah dan biru aja. Sebab tu tema tahun ni. Faham? Ayahnya dah, tak apa cakap dah, tak apalah. Dia mesti nak sama. Fine, tak apa. Yang tu fine, tak apa. Anak pun pilih yang biru yang ni. Ni okey tak? Cubalah kau tengok yang elok-elok sikit. Orang lelaki dah galak, tak mana kau faham maksud aku tu kan? Kita pula nak cakap, aku rasa okey je design tu, yang lelaki yang ayahnya pula.
cubalah elok. Kau nak malu ke depan Pak Long kau, Pak Lang kau, pakailah yang elok-elok. Cari lain. Sudah muka tu. Ni okey. Ni okey. Sudahnya dia tak happy pun pilih baju. Sebenarnya. Sedangkan patut happy-happy semua. Zaman pakai baju sama daripada hujung sampai ke hujung. Dah habis. Tolonglah. Montang-montang. Contohlah, siapa yang anak lelaki dia ramai? Angkat tangan. Orang lelaki. Yang anak lelaki. Berapa ramai anak lelaki? 3 orang, ramainya. Tu ramai lah tu. Ramai sangat lah tu. Anak perempuan berapa? Seorang. Jadi tengok. Bila dia, siapa nama abang? Syazwan. Abang Syazwan, anak dia lelaki tu duduk kan makan kuih raya semua. Sama je rupa pattern. Baju sama, ni sama. Semua cakap comel ni. Ya Allah, seronok tengok. Yang mak dia pandai pula, ada design-design, ada kolopropol, ada chain yang tudung ni ada. Dia punya tudung tu ada melambai pula tepi kan. Dia dahsyat pula. Orang lelaki wajib sama-sama pattern. Semua muka macam ni. Makan je lah kuih ni. Dah nasib kita. Ya, tapi sebenarnya ialah fahamlah untuk baju Melayu sepasang ataupun macam saya memang jenis tak akan bertempah baju Melayu sepasang. Saya gemar memang baju yang apa? 3 suku yang dekat lengan ni semua sama. Tu tak payah. Seluar Melayu kan pakai sehari je. Lepas tu kan hamba hilang, tak jumpa dah seluar tu. Jadi tempah baju je. Tu tak apalah untuk hari pertama nak ambil gambar. Kan? Ambil gambar pun penting. Tak ambil gambar pun dah gini. Tak ambil gambar pun dah gini. Cuma mustahak je nak share. Grup MMC semua dah share dah gambar family dah tahu. Marah tu. Hari kedua pun ni. Apa masalah? Kau nak tunjukkan siapa kegembiraan ni? Yang gembiranya ke hati, bukan nak tunjuk kat orang. Tahu? Beri je bergambar. Lepas tu orang perempuan satu lagi perangai dia kan. Bila orang lelaki kan, muka dah tension kena ambil gambar ni. Okey bang, abang pandang sini, abang pandang sini. Kena buat macam ni, pandang macam ni. Yang anak pandang tempat lain. Percayalah cakap aku tak ada mana, ayahnya yang suruh. Percayalah. Betul ke tidak? Tengok orang lelaki ya mak. Maknanya dah lama menanggung penderitaan. Tapi itulah dia kan. Tapi tak apa. Tapi sebenarnya tak ada salahnya kita nak buat free. Apa free apa? Itulah salah. Saya pernah pergi kat Rompin ceramah. Dekat Rompin, lepas tu dah habis tu. Orang nak ambil gambar kau ustaz boleh. Saya duduk, ada beberapa lelaki duduk, perempuan-perempuan berdiri kat belakang. Seorang makcik tu bunyi, free size kata. Aku pun pandang lah. Apalah free size makcik? Alah yang macam ni. Itu freestyle. Tapi dia confident. Free size. Boleh lah orang tengah senyap dia bersuara tu. Langsung start pada tu semua free size. Dia cakap free size. Kan? Dia ambil gambar. Tak kisahlah. Itu semua. Yang penting sebenarnya ajak semua rasa keseronokan. Okay. Balik pada kerja. Bila family kita okey, family kita okey, insya-Allah kerja pun okey. Seorang isteri jangan panjang-panjangkan masalah. Suami pun sama. Dan kita kena faham pattern orang lelaki dengan perempuan tak sama. Orang perempuan merajuk dia memang nak suami pujuk dia. Dia nak walaupun dia kata dia tak ni, dia okeylah abang minta maaf tau. Abang salah. Dan orang perempuan janganlah tahu tak apa. Itu masalah tu. Cakaplah iyalah saya pun salah juga. Love you. Kan I love you too. Ada salah yang ketat-ketat. I love you very strong. Macam tu kan. Cakaplah tak salah. Sebut kasih sayang ni kena zahirkan. Sebab anak-anak pun dia kena zahirkan. Sebab anak-anak sekarang dia kena zahir, kena tunjuk baru dia tahu sayang kat dia. Dan bila kita tengok, bila kasih sayang tu ada, jangan dipanjang-panjangkan supaya pergi kerja, kita nak menjalankan tugas kita okey. So apa yang kena ada? Pertama kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Dalam bekerja kita kena cepat. Tak boleh layan masalah banyak-banyak. Kita kena kerja. Masalah kerja satu hal, masalah keluarga satu hal. Macam mana? Masalah keluarga kebiasaannya akan mengganggu masalah kerja kita. Kau tolong cover aku lah Syazwan. Minta maaf Syazwan, aku tak dapat. Kau tolong lah. Asyik-asyik dia kena cover. Dia pun ada masalah juga. Nampak tak? Settlekan masalah kita. Kerja kita, kemudian apa lagi?
Yang kedua, kena hadir kerja. Jangan tak hadir. Jangan ponteng kerja. Sebab bila kita ponteng, sebenarnya banyak kita menyusahkan organisasi. Tanya balik diri kita, adakah kita penting pada organisasi atau tidak? Ataupun saya pernah buat program team building. Buat team building, dia akan ada orang tu, lah kenapalah dia ni grup kita, kan? Bila kita undi-undi kan, dia dah sudutkan geng-geng dia dah. Lepas tu kita pecah-pecah-pecahkan grup. Masa itulah kita tahu nilai kita ni kat mana. Saya pernah buat satu aktiviti apa tau. Kita buat surat apa? Surat sayang nama dia, program tu. Contohnya macam ni, kita ambil satu memo pad yang kecil tu, kertas kecil tu, semua tulis terima kasih dekat siapa kita nak terima kasih atas benda dia pernah buat kat kita. Semua tulis lah, tulis nama dia. Contoh nama kat apa? Juliana. Juliana, terima kasih sebab dulu tolong photostate-kan ni kan. Lepas tu terima kasih sebab dulu pernah pinjamkan duit RM50. Contoh tulis tu lah. Lepas tu tulis dekat siapa nama puan tadi, Puan Nurul apa? Puan apa? Puan Ainul. Puan Ainul, terima kasih Puan Ainul sebab dulu tolong luluskan permintaan saya. Contohnya tolong ni. Adalah tulis. Kemudian okey, sekarang tolong hantarkan surat-surat tu. Surat tu kan memang pad kan dia lekat kan, ada sticky apa tu kan, dia pun letak dekat. Masa tu lah baru nampak dalam dewan tu siapa yang banyak dapat surat, siapa yang langsung tak ada surat. Dan saya minta orang yang ada surat tu dia baca tau. Dia baca, terima kasih sebab tolong photostate-kan ni, terima kasih dulu awak tolong saya ni, terima kasih. Dia menangis, dia tak boleh baca dah. Dia tak sangka ramai orang berterima kasih pada dia. Sebenarnya kita kena faham, kadang orang appreciate kita, cuma orang tak cakap. Tapi alangkah baiknya dalam keluarga kita boleh cakap. Sebab akhirnya bila anak kita dah dewasa, anak kita dah besar, kita akan terlepas masa tu. Saya dengan anak-anak saya, bayangkan 3 dialog anak saya sebut. Pertama, tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya mustahak hantar pergi sekolah ni. Bayangkan, saya dah hilang dah nikmat tu. Sebab setiap pagi bukan sibuk ceramah. Pagi tadi ceramah dekat Tanjung Bidara tu, untuk budak-budak sekolah tahfiz dekat sana. So ceramah kat anak orang, anak sendiri tak hantar. Kadang balik tengah malam tengok anak-anak dah tidur. Tu sebab orang lelaki kalau kerja sampai lewat malam pun balik jangan terus masuk bilik kita, masuk bilik anak dulu. Tengok. Ramai betul. Kan pandang anak kata, ya Allah, dah besar dah anak aku. Tiba-tiba dah besar. Macam terkejut lah, tak tahu masa bila dia besar. Lepas tu masuk bilik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Bini pun besar dah. Mana kata? Tapi tak apalah. Maknanya dia bahagia. Ayat yang kedua nak saya sebut, tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Pasar malam je, bukan kata pergi. Eloklah pasar malam kan. Pasar malam orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam boleh lah jagung, corn cup belinya. Apa lagi? Ayam goreng. Rangka lah tu. Kan, lepas tu aiskrim batang yang aiskrim celup tu yang berapa ringgit tu kan. Berapa sen? RM1. RM1 sebatang. Lepas tu apa lagi? Mak dia yang lebih sikit, yang tofu. Kuah lebih semua binatang ambil kan. Dia nak tak kisahlah. Pasal malam boleh lah. Cuba pasar raya meninggal. Kan? Rupanya pasal malam tu mustahak. Tetapi yang ketiga, ayat anak saya yang paling tak boleh tahan kan. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Bayangkan tu kan. Itu sebab jangan ingat seronok jadi Samsul Debat ni, tak ada mana tu. Bukanlah kata tak syukur. Maksud saya, jangan kita minta kambing kalau kau dapat jadi macam ni di sana kemari kan, popular, belum start ceramah orang nak sibuk ambil gambar. Ustaz duduk je, Ustaz jangan berdiri. Wah, dia suruh aku duduk tu. Okeylah aku duduklah. Duduklah. Kau nak ambil gambar aku duduklah. Kan, contoh. Saya tak cakap sesiapa ni contoh. Contoh. Kan? Tak ada kerja lain gambar. Aku masa pergi umrah tu, saya pergi umrah bulan 3 tu. Tengah tawaf ni. Aku kata kan hilang pula kira aku ni kan. Dah habis tawaf tu dia tunggu. Pergi gambar Ustaz. Ustaz turunkan lain tibak lah. Dia suruh aku turunkan kamera. Kau nak ambil gambar BCG aku apa? Dahsyat betul dia orang ni. Ambil je lah. Gurau je Ustaz. Ada satu makcik tu dia kejar seberia. Dia naik eskalator nak naik kat Safwa tu kan.
Dia gitu. Saya tak ambil gambar. Bukan semalam nak ambil gambar. Semalam baju lain. Kau bayangkan tu. Tak boleh pula aku tukar baju. Macam tu macam-macam. Iya. Tu cerita dia lah. Tapi memang ramai lah. Masa saya pergi bulan 3 tu dekat nak puasa tu memang ramai lah. Bayangkan pergi ke hentian rehat. Siapa yang nak pergi umrah dia tahu lah hentian rehat Al Jazeera tu. Tempat ni kan buruk macam tak apa. Tempat ambil wuduk tu dekat toilet tu. Kepala paip adalah satu kat luar tu. Masalahnya yang turun berhenti dekat situ 25 ke 30 bas semua orang Malaysia. Saya kata besok je lah kencing. Tak nampak kencing ni dia rasa kan. Masuk dia. Yang seorang tu lagi lah kopong pandang tempat lain. Dia kencing depan. Bayang. Dekat tepi pokok tu. Iya, macam teruknya ramai orang kan. Tapi memang alhamdulillah lah walaupun apa kita dapat pergi umrah balik. Siapa yang nak pergi umrah dengan saya, insya-Allah bulan 12. Bulan 12 saya akan pergi lagi. Saya pergi saya puas memikir ni sebab untuk makluman semua. Ni cerita je lah. Saya cukup takut yang nyolok hidung. 2 tahun aku berjaya mengelakkan diri pada kena jolok hidung. Bukan masalah saya sakit, saya tak pergi ke apa. Saya memang tak kena. Alhamdulillah. Doa semua orang, alhamdulillah. Saya tak dijangkiti COVID, alhamdulillah. Dan pernah satu kali saya dapat job kena ceramah, kena buat program beberapa episod di Astro. Tapi program tu mewajibkan kita datang tu jolok hidung dulu. Swab test dulu yang tu. Macam ni lah kau bagilah orang lain. Aku tak ada job pun tak apa. Keluar balik tak jadi buat Astro. Aku tengok kat dalam Instagram tu budak tu mengelupung-ngelupung ni jolok tu. Matilah ni karang. Ya Allah tak nak aku. Takut tengok kan. Memang takut. Terangnya lepas tu tak boleh elak pula yang umrah ni kena jolok hidung dulu. Jolok hidung kena ambil juga saliva ni kan. Malam tu tak tidur. Manalah ya Allah jolok hidung. Di rumah saya makan apa ni takut sangat lah. Sikit aja apa semua. Pernah jolok belum? Tak pernah. Dia pun tak pernah. Kan? Lepas tu saya pergi naik kereta drive thru sebab nak cepatkan. Sebab dia hanya dalam 48 jam sebelum flight baru kita ni kan buat test kan. So bila lalu drive thru tu, nurse tu kecil comel lah kat bawah. Aku ni kat kereta macam ni. Dia pandang macam ni. Ni mudah gadak atau hidung aku ni sekarang. Aku cakap aku tak boleh jadi ni. Jangan. Hanya kau tunggu aku turun. Turunlah duduk kat kursi. Macam ni aku pakai ni. Duduk kat kursi dia kan. Kursi ni macam tu. Dia kata, jangan risau. Tak selesa sikit kau jangan cakap. Boleh tak kau jolok cepat jangan cakap. Alah 3 second aja 3 second. Dia dah masuk tu satu hal. Yang kau pusing-pusing apa hal? Aku tak boleh terima betul. Iya, dia jolok tararara. Macam tu. Aduh, hai. Alhamdulillah. Yang best tu makcik saya tahu dia yang arrangekan saya pergi tu. Mak saudara saya tanyalah, mati ke? Mati cucuk, mati tak? Dia kata. Tak ada lah. Naik flight. Sampai di Mekah Madinah. Alhamdulillah nak balik tu. Ni ringkas cerita lah. Nak balik tu. Alhamdulillah dia orang tak ada jolok hidung dah. Tapi dia ambil air liur. Yang bestnya satu bilik dengan saya dah 2 line tau. Dia demam, batuk. 2 line dia punya test kit tu. Maknanya COVID tu. Tapi saya tak adalah minta tukar bilik. Lantak lah. COVID lah. Lepas tu datanglah orang yang daripada perubatan dia nak ambil test air liur kita. Macam ni lah ya. Dekat bibir ambil. Itu. Khalas. Dah siap dah. Alhamdulillah semua negatif. Dengan yang 2 line tu pun negatif. Dah kau colek bibir memanglah sampai bila letakkan positif kan. Colek bibir sebab apa? Dia tak nak bagi kita agaknya dia tak nak kita kuarantin kat sana agaknya. Cerita khalas. Alhamdulillah. Saya pun lega lah, happy lah kan. Rupa-rupanya sampai di KLIA. Sepanjang-panjangnya tablenya dah standby macam ambil kau. Macam mana dia? Aduh, kenapalah ada lagi benda ni? Dan alhamdulillah satu flight positif. Saya je yang negatif, alhamdulillah. Saya jadi kuarantin 5 hari saja. Orang lain semua 7 hari, 10 hari. Kan? Alhamdulillah. Semua doa semua orang lah. Cuma nak beritahu memang ramai sangat.
Ramai sangat betul orang dekat sana. Saya pun tak tahu tu Mekah ke Malaysia. Orang Malaysia, saya ingat nak rehat sikit, tak ada mana ni. Ambil gambar. Ambil gambar. Yang aku tak tahu, aku nampak lah dalam IG kau dah tag aku dah kan. Kau ambil gambar tadi kat situ kan. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan kan. Komen tadi. Bola apa-apa dah post dah. Dia berlumba nak jadi orang pertama tu. Orang kawan pun komen, tak ajak pun. Kata seorang kan. Itu biasa. Tapi siapa yang nak pergi bulan 12 insyaAllah. Tapi memang ramai betul lah. Cuma kalau pergi package dengan saya Samsul Debat memang mahal sikit. Sebab apa? Kalau pergi dengan Samsul Debat sikit mahal berbanding yang sebab kita tak ada additional apa-apa dah. Pergi Taif kadang kena tambah duit lagi. Nak pergi museum ni kena bayar duit lagi. Ini tak ada. Ini kita settle semua. Tapi mahal pun tak adalah. Sekarang ni dalam 8,000 ke 9,000 satu package, 9,000 ke 10,000 satu package. Maknanya standby 10,000 selesa lah. Sebab Kementerian Pelancongan, saya nak maklum, tak kisahlah pergi dengan travel mana pun, Kementerian Pelancongan dah tetapkan jangan rendah daripada 6,990. Beritahu kat mak ayah semua. Jangan rendah pada 6,990. Kalau dia harga 6,000 pun bohong, nipu. Dan flyers yang umrah tu, flyers yang kata iklan dia package 3 hari 2 malam, wajib letak nombor kelulusan lesen dia. Daripada Kementerian Pelancongan. Daripada Motek tu dia kena letakkan lesen tu. Cuma yang bezanya kalau pergi dengan Samsul Debat, pertama, dia ada makan besar di Madinah dekat ladang kurma, kita buat makan nasi unta ramai-ramai malam makan. Kemudian kita buat satu lagi kenduri di Taif, kenduri doa selamat, birthday, kita akan buat makan 5 ekor kibas. Tengok berapa jumlah jemaah. Nak buat balik kambing tu boleh. Siapa tak boleh bayar, tak boleh makan kambing, ada jenis yang tak boleh. Dia nengok pun tak boleh. Kan? Ada orang macam tu. Kita memang order. Kalau siapa pernah pergi Mekah Madinah tahu? Siapa pernah pergi Mekah Madinah? Pergi umrah, siapa pernah pergi? Perasan tak ayam goreng dia tu, ayam al-baik? Yang itu kita bagi setiap jemaah. Seorang 4 ketul. Ada yang balik malam tu tidur pegang ayam ni dah. Tu tak habis lagi. Macam tu. Tapi memang tu, kita buat tak ada additional lagi dah. Kan? Dan alhamdulillah siapa nak pergi dengan Samsul Debat, insya-Allah saya akan pergi lagi bulan 12 nanti. Saya akan berada di sana daripada 5 hari bulan sampailah 25 hari bulan 12. Mana saya akan ada kat sana 20 hari. Siapa yang pergi package 5 sampai 13 itu package sebelum cuti sekolah. Harga dia beza sikitlah. Kalau pergi 13 sampai 25 itu cuti sekolah. Mahal sikit. Tapi boleh dah nak dikurangkan dengan cara satu bilik berempat dan satu bilik berdua. Makan full board semua, makan 3 kali. Ni bukan promote ya, lebih kurang. Jadi siapa yang nak search nanti tengoklah Al-Mikaela Travel and Tour. Samsul Debat takkan jadi mutawif. Itu cerita dia. Samsul Debat tak jadi mutawif. Sebab bila saya jadi mutawif, kesian travel lain. Sebab jemaah dia pun tak dengar taklimat mutawif dia dengar taklimat aku. Itu masalah dia. Jadi Samsul Debat dia akan jadi orang yang menyantuni jemaah. Saya akan naik setiap bas jemaah. Saya akan duduk makan dekat setiap jemaah yang sebelum makan ni, saya akan makan dengan dia, duduk dengan dia. Supaya dia dapat berbual dengan saya, nak bergambar sampai baring-baring lah, tak kau lah. Ambil lah kan, macam tu lah. InsyaAllah. Jadi begitu juga dapat Quran percuma. Quran yang yang boleh masuk kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tu, dekat kilang Quran tu kita bagi. Tapi tu memang tak boleh tunjuk depan orang. Kita bagi dalam bas atau kita bagi dekat bilik. Sebab bila nampak semua orang nak. Kenapa dia dapat? Kenapa kita tak dapat? Orang main marah macam tu. Jadi adalah. Jadi tu. Bukan nak promote lebih kurang. Okay. Jadi balik-balik pada cerita tadi. Kan? Dalam bab kerja, hadir. Yang ketiga, apply. Maksud apply dalam bab bekerja ni, kita kena buat. Jangan cakap je, aku nak berubah, aku nak jadi baik, aku nak ni. Kita kena tunjukkan dengan kerja kita. Bab kata yang biasa kita dengar, kata-kata falsafah orang barat ni selalu sebut kan, talk is cheap dia kata kan. Bercakap tu murah, perbuatan itu yang lebih penting. Macam orang lelaki lah, dia kata sayang. Tunjukkanlah. Orang perempuan kan macam tu. Kena tunjukkan. Dan kena tahu, lelaki perempuan berbeza. Macam orang lelaki, dia malah nak pening-pening kepala. Dia malah nak apa-apanya. Walaupun bukan salah dia. Okey dah, senam macam ni salah bang minta maaf, okey? Settle. Juliana. Betul kan? Cukup. Juliana nak cakap ni. Tapi apa? Dah cukup. Abang minta maaf, okey? Macam tu lah dia kata kan. Orang perempuan jangan. Orang perempuan, okey, saya minta maaf, memang salah saya, okey, fine. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni. Dia mesti juga nak kaitkan dengan lelaki depan tu. Tapi itu orang lelaki kena sabar. Sebab menurut ulama terdahulu,
Orang lelaki ni ibarat tulang yang lurus, orang perempuan ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun orang lelaki takkan dapat meluruskan yang bengkok itu. Tapi orang lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Kena mengalah orang lelaki. Orang lelaki kena mengalah. Sebab orang perempuan ni lah yang boleh bawa suaminya masuk ke dalam syurga sebenarnya. Itu sebabnya bila ditanya siapa yang akan masuk syurga dulu, Nabi sebut nama seorang perempuan yang bukan dia, yang bukan Aisyah. Aisyah ingat dia, aku ni isteri Nabi, kenapa aku tak masuk syurga dulu? Tetapi akhirnya Nabi redakan, walaupun begitu nak masuk tu engkau lah ibarat menarik kuda, bawa suamimu masuk ke dalam syurga. Mana kan suami naik kuda nak masuk syurga ni, tapi perempuan yang tarik tali kuda tu masuk dalam syurga. Jadi perempuan masuk dulu. Itu sebabnya jangan kita ambil ringan tentang perhubungan suami isteri ni. Mengalah lah. Dalam tempoh PKP tu tempoh paling sukar sekali, itu tak untuk semua orang. Kebanyakan orang nak dengan PDPR-nya, anak pening kepala. Saya pun tak faham lah dengan sistem ni sebenarnya. Orang nak marah lah, tapi mak bapak ni pun semua nak marah. Kan? Bila PDPR, sampai bila nak PDPR ni? Kita pening kepala tu. Kita pun ada kerja kita nak buat. Bila sekolah nak buka? Bila sekolah nak buka? Kemudian kerajaan umumkan, hari ini diumumkan bahawa sekolah akan mula dibuka pada minggu depan. Saya peringkat-peringkat. Kes tinggi lagi, kenapa buka? La ilaha illallah. Engkau nak apa? Tapi kalau saya lah, PDPR ni pada saya satu perkara yang kita tak boleh elakkan. Apa lagi yang kita ada? Takkan nak suruh budak ni meninjang, main game, tengok TV kat rumah. Kita kena juga buat PDPR. Cuma kita seolah-olah tidak bersedia. Kita tu maksudnya dari segi prasarananya, fasiliti kerajaan tak bersedia sebenarnya. Sedangkan pada tahun 2000, sebelum tahun 2000 lagi, dah dilancarkan dasar IT kebangsaan. Mana perginya? Kalau tanya saya, kalau saya lah Menteri Pelajaran, saya akan umumkan. Ni kalau saya. Dengan ini saya umumkan, dengan ini kerajaan meluluskan peruntukan kepada sekolah di Malaysia. Dengan ini kita umumkan bahawa semua sekolah akan dibekalkan skim. Kita akan maklumkan skim pinjaman buku teks dengan ini dihapuskan. Skim pinjaman buku teks dihapuskan. Dan kita gantikan dengan skim pinjaman tablet mengikut tahun. Jam-jam. Skim pinjaman tablet. Darjah 1 ada 1 tablet. Darjah 2 ada 1 tablet. Dalam tu dah siap install buku teks dia orang. Baru betul kau cerita kau nak jadi negara maju. Dah lebih 2 tahun lah kot daripada 2020. Kan? Siap tablet. Lepas tu cikgu pula dah boleh masuk dah. Sentiasa update homework dia dekat dalam tu. Okey anak-anak, pada semua nanti jangan lupa balik nanti, jangan lupa buat homework dalam latihan dekat dalam folder nombor 3. Jangan lupa sebelum ke 12 malam ni email dekat saya. Oh betul. Dan siapa yang terlepas kelas hari ni tak faham, boleh tengok YouTube dekat link yang cikgu bagi ni. Ustaz, YouTube cikgu dah record dah setiap bab yang dia mengajar tu, dia dah record. Jadi budak boleh tengok balik. Macam tu. Dan saya juga dengan ini mengumumkan bahawa SKMM, saya arahkan sebelum bulan 12 tahun ini, pastikan Wi-Fi percuma setiap taman-taman perumahan dan juga kampung-kampung. Barulah budak tu tak tutup kamera dengan alasan data dah habis. Nampak tak? Macam tu baru betul. Dan kalau nak buka sekolah, jangan seminggu sekolah, seminggu tak, seminggu sekolah, seminggu tak. Sekolah sekali. Habis nanti jangkitan Ustaz, pasang cermin macam kau pasang dekat parlimen. Engkau yang nak hidup menteri. Macam itulah ayat dia. Betul tak? Kalau kena semua. Betul tak? Kalau kena, tutup. Itu saja. Kita nak hidup, kita sekarang dah di istihad endemik, maka kita memang akan hidup dengan virus. Sekarang ni ada pula HFMD ni pula. Aduh, sakit kepala. Tapi kalau saya macam tu lah. Jadi budak-budak tak ada masalah. Hujung tahun dia kena pulangkan tablet. Dan setiap hari Senin cikgu displaykan cek. Buka tablet. Buka. Nak tengok. Ada PUBG. Bak ni tangan. Rotan sebab diinstall game. Macam tu je. Benda boleh buat kan. Jadi budak tak payah bawa buku banyak ni bawa. Allahu Akbar. Yang mak dia relax. Bawa handphone ni. Ni kata pejabat. Semua file dalam ni kan. Betul tak?
Apa benda itu pun menteri tak boleh fikir. Aduh, pening kepala. Semua orang sama je. Sini ke sana sama je. Saya cakap tu terang je. Balon tepat kan. Taklah aku nak cakap apa cakap lah. Kalau saya, betul tak kan? Orang bukan nak. Dia ini diumumkan bahawa bonus pada tahun ini, la ilaha illallah, 500. Bagi menjamin naikkan semangat. Apa bonus semangat 500? Kau agak-agak lah. Betul tak cerita? Betul tak? Sebenarnya janganlah buat bahasa yang menyebabkan orang mempertikaikan intelektual kita. Tapi dia bukanlah nak apa nak. Ni contoh. Ni bukan kerajaan Malaysia tu, cerita kerajaan lain. Jadi balik kepada cerita tadi. Cerita tadi yang mana kita cerita tentang apply. Ini zaman kita buat, bukan zaman cakap. Kita kena tunjukkan. Kemudian seterusnya, mantapkan knowledge kita. Dalam bekerja, kita tak boleh cakap, aku yang tu aku tak faham kan, kau pergi cari dia. Kalau kita tak faham, kita bukan cari dia saja, kita pun pergi sama untuk belajar dengan dia. Improve diri kita. Dulu kan, semua orang takut, alamak Android ni macam mana. Ingat tak masa zaman BBM tu, BlackBerry Messenger, semua thread. Macam mana kau buat tu ha? Macam mana kau buat tu? Kita boleh belajar. WhatsApp kan sibuk, macam mana kau buat stiker yang muka kau keluar tu? Tolonglah, ajarlah aku nak juga. Kan? Semua orang hantar kad raya kan, dia pun tak tahu, dia main paste buat terabur selamat raya tu. Dia tak pandai. Selamat hari je. Raya tu terseruk kat belakang badan dia. Macam mana dia bodoh kat belakang pula raya tu? Kan? Dia paste tu dia nak susun macam mana kan? Tak kisah, kita belajar, kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita akan ketinggalan. Ni zaman dia. Kan? Mak kita pun dah pandai dah. Halong. Apa? Mak nak apa? Mak cakap je lah. Itulah. Mak tengok jiran kita, dia tak pakai dah ceret menyerit tu. Ceret menyerit tu. Masak air dah. Yang dia pokak tak terongah macam terbakar air dapur. Tutup air kan. Macam tu kan. Sekarang ni tokan-tokan terus panas. Tokan-tokan terus soju acik sebelah tu. Cuba tengok. Tokan-tokan terus panas. Tokan-tokan terus soju. Janganlah sebut. Dia tak taja ceramah kita ini. Kau sebutlah mesin air. Aduhai. Lemah betul lah. Tak pasal-pasal kita promote dia. Kan? Rasa tak dengar sangat kot. Tak adalah. Memanglah mesin air. Tapi saya ingat masa saya pergi Balkan tu. Pergi Balkan. Nampak air kampung. Macam negara pergi. Siapa dah pernah pergi Balkan kan? Tak ada pernah. You all kena pergi. Siapa dah pergi murah, try pergi Balkan pula. Balkan dalam ingat dalam 3,000 ke 5,000 kot kos dia. Sebab memang cantik. Dan yang best tu, kalau kau pergi Balkan, pasport kau penuh dengan cop immigration tu. Sebab setiap hari akan pergi negara-negara berbeza. Takkan ada satu hotel pun kau akan tinggal lebih daripada 1 malam. Setiap hari. Jadi kau malas nak ke mana, kau buka, kau ambil satu pub, simpan. Sebab besok nak check out dah. Yang best tu landing dekat mana? Mula-mula kita landing dekat Greece. Dekat Greece, pergi ke Athens. Lepas tu gerak pergi ke Albania, pergi ke Croatia, pergi ke Bosnia. Cantik sangat. Aku pun tak tahu kenapa aku cerita pasal Balkan ni ya. Ada satu dekat Bosnia. Sorry. Dekat Bosnia ada satu hotel kat Bosnia tu. Saya ingat dia punya tiang tu. Saya ingat macam ni je. Lebih kurang macam ni. Dia punya tu lepeh je tau. Lepeh. Bawah tu ada ni. Kemudian cuma bawah tu lah ada macam tabung macam ni. Tabung macam tabung tu lah. Yang ada tempat masukkan surat tu kan. Lebih kurang tabung macam tu lah size dia. Nipis je. Kita tekan je orange. Kita tekan watermelon. Kita tekan lah. Jenis buah tu memang zap keluar air tu terus. Memang canggih gila lah. Kata kan. Tak lama lagi sampai Malaysia ni. Kan? Dan sampai satu tahap, kau pandang, kau niat kopi o ais. Keluar kopi o ais. Agaknya kan. Dekat hotel mana? Sir, you nak minum apa? Bagi saya black coffee. Tak, saya kata coffee, dia kata. With milk or without milk? Oh, dia kata macam tu lah. Saya tanya kan. No milk. Saya dah lama putus susu. Kata macam tu kan.
Dia pun tekan. Dia pun tekan. Rupanya mesin tu boleh ajar. Milk without milk. Tekan. Punya canggih sekarang ni. Kan? Mesin espresso, mesin untuk cappuccino, semua dah ada dah kat pasaran. Kan? Kau tekan Shopee. Sampailah insyaAllah. Kan? Sampailah insyaAllah. Sekarang, makna zaman teknologi. Dan memang siapa yang boleh pergi Balkan, pergilah. Dan orang putih kat sana marah betul dengan kita. Mak orang Malaysia ni tahu je lah. Dia tak boleh masuk bilik air. Banjir bilik air tu. Dia orang kering aja kan. Memang kalau kau keluar bawa botol air macam ni, mana orang Malaysia tu. Tahu. Kita memang bukan boleh kan. Kena belajar lah. Biasa-biasa kan pakai tisu yang seorang jemaah tu pula. Mengangkang-angkang keluar, gatal weh, kau jangan main-main. Kan? Memang kena pakai. Kan? Kau nak cari air juga. Bataku, jadi Mak Saleh yang masuk lepas tu, orang sana yang masuk, dia keluar marah, dia marah. Sebab kita macam tu. Memang cantik lah. Saya tengok gambar dia belakang dia macam pemandangan tu macam lukisan betul. Tak pun nak cakap lah punya cantik kan. Pergilah. Jangan dengar cakap orang, pada kau pergi sana, biar kau pergi Mekah. Tu ayat orang yang dengki dengan kau. Tak, Mekah, Madinah pergilah juga. Tapi kalau ada peluang pergi tempat lain, pergi. Korea saya dah pergi dah. Tak mainlah tengok drama Korea. Pergi Korea terus. Annyeonghaseyo. Tengok drama Melayu, suamiku seorang pendosa. Tak habis-habis tengok. Saya dah cakap-cakap drama tu sudah dengan aku berlakon. Salah. Watak saya tak adalah penting sangat pun kan. Adalah satu dua. Itu ada orang tegur saya. Pelakon kan kat sesi minyak. Pelakon kan. Saya kata bukan. Ya, pakai emas pun kita kenal lah. Siapa buka emas dia? Saya siapa? Ada Aziz kan? Saya kata bukan. Tak salah. Saya puas menengok belah sini ke tak tahulah belah mana. Betul kan? Dia boleh cakap tu kan. Tapi tak apalah. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi dalam filem Kampung Latah Kena Kuarantin tu lama juga scene tu. Walaupun tak, dia nak siapkan scene tu sekejap je. Tapi banyak betul nak buat. Baru saya tahu susah berlakon ni pun. Watak saya dalam Munafik 2 tu saya tolak. Samsul Yusof tawarkan saya berlakon Munafik 2, saya tolak. Tengok tak Munafik 2 tu? Saya tolak lah sebab watak tak sesuai. Watak saya ni nak bagi tu watak yang hantu celah buluh tu. Yang kacau. Yang kacau Ustaz Adam. Tak adalah, mana ada, mandai je. Tak adalah, saya member dengan Samsul Yusof tak adalah kan. Tapi dia bagus. Samsul Yusof ni bagus. Dia sepatutnya Samsul Yusof, Samsul Rarau dengan saya patutnya program TV Hijrah tu patutnya 3 Samsul. Tapi disebab masa tu dia tengah sibuk nasihatkan Munafik 2 tu, dia tarik diri. Jadi tinggal 2 Samsul. Tapi Samsul Yusof bagusnya dia selalulah hantar WhatsApp, message dekat Instagram pun dia hantar message kan. Dia PM lah, dia kata apa pandangan Ustaz. Dia minta lah pandangan kalau macam ni, dia minta pandangan. Saya bagilah dan dia memang dapat direct daripada ada seorang ustaz di Mekah. Memang dia dapat rujukan sana lah. Tentang lain saya tak nak cerita. Itu saja. So tolong jangan tanya soalan lanjut. Baik? Okay. Ini bukan sidang akhbar walaupun meja ni lebih kurang. Kami di MMC ambil keputusan bahawa okey. Macam tu kan. Okey, sambung. Seterusnya profesional. Maksud profesional jangan campur aduk keluarga dan kerjaya. Maksud jangan campur aduk tu memang saya kata tadi kita tak boleh asingkan, tapi di tempat kerja betul-betul. Niat kita nak bagi rezeki yang halal untuk keluarga kita. Tu je. Mana bukanlah buang langsung. Tolong kau jangan telefon aku sekarang. Aku tengah kerja ni. Anak-anak ni tak sihat ni. Biar melantak dia. Aku kerja ni. Bukan macam tu. Maksudnya kita bekerja bersungguh-sungguh sebab niat nak buat rezeki yang halal. Kadang-kadang kan kita tak perasan tau. Kita curi masa. Bila kita bawa balik rezeki tu bagi kat keluarga, keberkatan itu. Apa tanda-tanda rezeki berkat? Pertama, duit cukup. Kedua, keluarga rasa bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya. Anak-anak berjaya tak semestinya dapat semua A tau. Kadang-kadang anak belajar akademik tak berapa bagus. Kemudian dia sambung dekat untuk kemahiran. Rupanya dia bagus dekat situ. Dia nampak pun dia tahu aircon ni on ke tidak. Hebat itu tak payah belajar tinggi kalau nak tahu aircon tu on ke tidak kan. Tapi maknanya dia tahulah pasal aircon, pasal apa, wiring ni semua dia pandai. Ada orang macam tu. Anak-anak ni dia tak sama, kena faham. Tu sebab saya marah bila ada anak-anak kita dia kata dia tak nak belajar. Sebab apa? Dia kata apa? Dia kata dia nak jadi YouTuber. Betul tak? Saya senang, kejap lagi saya jawab dia tu. Tak apa.
Mana anak-anak berjaya. Ambil 10 subjek dapat 12 A. Gila betul. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A daripada subjek dia ambil. Gila betul. Macam tu. Mana? Yang keempat, suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Kita seronokkan kerja kita, orang lain pun senang dengan kita. Itu tanda berkat rezeki. Kemudian, apa dia? Seterusnya adalah rumah kita selalu diziarahi. Selalu orang datang rumah kita. Itu tidak termasuk yang tin Shopee, tak termasuk. Tu tak termasuk. Tu kau jangan kira yang tu. Hari-hari orang datang rumah kita, memang berkat. Itu kau yang order. Kau jangan kira. Tu tak masuk. Ni cerita yang mana orang ziarah rumah kita. Kemudian doanya senang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Bila diminta tu senang dapat, insyaAllah. Jadi maksud saya tadi, ada anak kita yang kata dia nak jadi YouTuber. Saya selalu pesankan anak saya, kau nak jadi YouTuber boleh, tapi tengok dulu, semua ingat teknologi dulu apa. Kita ada chat kampung, Mama, MIRC kan. Lepas tu tak lama tu kita ada Friendster. Kita ada apa, kita ada BeeTalk, kita ada MySpace. Kemudian tiba-tiba dah ada WhatsApp, kita dah ada Instagram. Sekarang tiba-tiba ada TikTok. Dulu TikTok tak biasa, TikTok sudah ni semua terjebakkan TikTok. Dengan aku pun ada sekali. Budak-budak aku masuk tu memandai je. Dia orang gemar pula tu ambil yang sikit-sikit tu. Kau tahu tak, untuk makluman kau orang, aku pun tak tergamak tengok video aku balik semula. Kau tahu tak, bila orang itulah perasaan aku. Kau tolong jangan share-share dengan aku boleh tak? Dia share ni, cuba tengok video ni. Aku tak nak tengok. Memang tak boleh. Kan? Saya tak nak datang penyakit tu seronok tengok diri sendiri. Aku kan tak ada. Kan? Jadi saya cakap YouTuber sampai satu tahap mungkin YouTuber ni pun dah tak relevan dah. Mungkin ada benda lain. Jadi why not kau persiapkan diri kau dengan ilmu. Persiapkan dengan ilmu, belajar semua benda. Kau nak jadi doktor, jadi engineer, tetapi kau jadi YouTuber sambil kau jadi engineer, kan bagus. Macam tu je pesan kat anak kita. Kau jadi doktor tapi boleh juga main YouTube, tak ada masalah. Jadi YouTuber kau ulas sikit, hari ni saya dah bersakit, saya berperasan yang jam tangan saya tertinggal dalam perut dia. Jadi saya terpaksa bedah balik, keluarkan balik jam tu. Rupa-rupanya ada 2 jam. Tak tahu jam siapa pula yang satu lagi tu. Contohlah, jadi konten tu meletup-letup. Tak kisahlah kan? Tak kisahlah. Nak jadi YouTuber ni memang betul, tapi biarlah jadi YouTuber berilmu. Saya tengok YouTuber ni, saya terbabit dengan saya tengok kan YouTube yang ada orang buat kan. Kadang ada orang tu buat, dia buat movie pendek tu dengan bunyi, sound, noise. Dia tak profesional. Sebab apa? Dia sekadar buat. Memang orang main interview, tapi kualiti tak ada. Kadang-kadang ada benda-benda yang berapik yang anak-anak kita ikut sekarang ni kan. Yang terbaru apa, salah server. Benda tu salah server lah, lemah tu ayat tu kan, semua keluar. Wah, aku dah lama sebut lemah tu, tak adalah viral sekarang. Contohlah. Jadi makna kata tu pesan kat anak kita macam tu. Jadi profesional, jangan cabut. Maksudnya kerja-kerja tu. Tapi bila balik rumah, professionally layan makhluk yang bergerak dalam rumah tu. Makhluk yang bergerak tu isteri, suami, anak-anak, layan mereka. Sebab mereka adalah makhluk hidup yang perlu dilayan. Ini balik rumah capai remote dulu. Tu silap kita. Balik rumah cari katil. Oh, katil bin. Sebenarnya saya sebagai seorang suami lah, saya cukup seronok bila tengok isteri saya dah standby. Abang mau balik? Tak adalah, Bu nak pergi. Dia bergurau macam tu lah kan. Maknanya isteri kita dah standby. Abang duduk dulu yang buatkan air. Abang nak yang sejuk ke yang panas? Macam tu lah kan? Ataupun abang nak coffee, tea or mi? Macam tu lah. Baru betul menyemarakkan semangat soalan. Ini kadang-kadang suami dah kursus sampai 3-4 minggu, kau boleh tanya lagi, macam mana bang kursus? Okey, kursus kau tanya 3 minggu kursus, apa soalan itu yang kau tanya? Makan senang bang makan? La ilaha illallah. Makan kat hotel standard Ni marah pula. Bantal dia bang jenis tebal ke ya? Apa soalan yang kau tanya ni? 3 minggu tak balik. Agak-agak kau apa soalan ni sesuai? Wahai orang perempuan, abang sehat tanya dia. Okey, bagus. Jadi siapa yang dah ada jawapan yang faham-faham lah. Ada yang confuse gitu. Tu fikirlah sendiri. Abang rindu kat abang. Ngomong ni nanti janganlah kursus dah lama. Itulah abang pun rindu kat isteri abang. Duduk sebelah abang. Macam tu lah. Faham? Abang ni mana rindu tu? Aku pergi jamban dan kau rindu pahal. Itu teruk warna dah tu. Nak kena penampan. Janganlah lebih nak kan.
Seterusnya kita beriltizam untuk buat yang terbaik. Sentiasa bersungguh-sungguh dalam apa juga benda yang kita buat. InsyaAllah. Bila kita sesungguh dalam kerja kita, Tuhan akan bagi ganjaran kat kita. Buat yang terbaik, ada ganjaran untuk kita. Kadang-kadang kita tak tahu. Rezeki kita bermudah. Anak-anak kita pun berjaya, pun mudah rezeki dia. Kemudian seterusnya apa? Organize, susun atur strategi kita nak berjaya kat tempat kerja. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa letakkan niat yang baik. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. 3 Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh hari ni dengan ceramah. Benda baik diizinkan oleh Allah, duduk asing-asing je ni, elok. Yang ketiga, jangan lupa niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, turun lift, jalan pergi ke majlis ilmu, turun tangga pun ada, pergi majlis ilmu. Maka Nabi kata, barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Pergi syurga balik hari. Jangan lupa hari ni tau, start tau. Tag ambil gambar ni kan, masuk dekat Instagram, hashtag Syamsuddin Official. Bawah tu SY Syamsuddin Official. Bawah tu pergi syurga balik hari. Macam tu. Sebab majlis ilmu. Besok dengan majlis ilmu lain pula. Tu dia. Niat kita kena baik. Jangan niat nak jadi kaya. Ingat pesan saya. Dalam keluarga jangan niat nak jadi kaya, niatlah nak bahagia. Sebab satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya kesihatan tu yang penting, kasih sayang tu yang penting, keluarga kita yang penting. Bila dah hilang keluarga, tanyalah orang yang dah hilang keluarga, keluarga yang berpecah belah, apa rasa? Dia tahu. Kalau mungkin keluarga bukan keluarga kita, mungkin mak ayah kita, macam mana rasa? Kita nakkan bahagia. Jangan niat nak jadi kaya. Bila niat jadi kaya, jangan risau, ada orang lagi kaya daripada kita. Jangan risau. Berbual dengan orang kaya memang tak sudah. Saya jumpa dengan kawan saya yang kaya-kaya tu, berbual tu. Syat tu. Mahal ke rumah ni tu? Datuk Seri ni member saya. Mahal ke rumah ni tu? Tak ada lah. Masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab ke? Muka tak salah lah tu cakap tu. Sakit hati aku lah. Menyesal aku tanya soalan tu. Saya pergi dekat PKNS Shah Alam, ceramah masa tu, masa waktu PKPB. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, ni time dia Ustaz. Tengah murah ni Ustaz. Ya ke berapa? 1.2, 1.3 je. Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu? Sebab pada dia murah berbanding 5-6 juta tu, murah lah. Tu menjadi satu datuk lagi dekat Kajang. Dia ajak saya ceramah, dia bagi saya rasa satu kopok je. Ustaz rasa, sedap tak kopok ni? Sedap, alhamdulillah. Itulah, isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu, apa salah kau beli kilang dia? Kau bergurau kasar dengan aku ni. Kalau sedap kau belilah banyak, kau bagilah orang rasa. Saya kau beli kilang ni, kau pahal kata. Itulah dia orang kaya. Sebab katalah contoh. Tiba-tiba siapa yang pangkat paling tinggi sini? Puan Ainul. Dia umum ni contoh tau. Jangan kau tuntutlah contoh. Dengan ini mewakili pihak HR dan pihak MMC, kita mengumumkan. Ni contoh tau, kau jangan tuntut tau. Kita mengumumkan kepada semua yang hadir, sebab kita gembira sangat Syamsuddin datang. Jadi semua yang hadir pada hari ini kita umumkan. Setiap seorang tolong bagikan nombor akaun sekarang. Ni contoh. Bagi nombor akaun sekarang, insya-Allah sebelum pukul 3 petang kita akan bank in kepada setiap seorang RM500,000 seorang. Contohlah. RM500,000 seorang. Saya nak tanya, banyak ke tak? Banyak kan? Silap-silap ada orang jumpa. Siapa nama puan? Linda pun cakap, Puan Ainul, saya nak berhenti. Dia dapat RM500,000 nak berhenti terus. Saya nak berhentilah, cukuplah. Saya dah penat dah. Saya nak pesu saya punya cita-cita. Contoh saya nak bisnes. Contoh yang seorang lagi, saya nak bercuti, nak bercuti. Dia katakan dia nak bercuti. Yang seorang lah fikir dia nak pergi, nak berjalan sesungguh. Yang seorang nak buat ni. Betul tak? Sebab pada kita banyak. Tapi dekat luar sana ada orang tengah garu kepala tau. Apa pasal bang? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang itu? Kata tak? Sebab apa? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba dengan 10 juta, dia rasa miskin sangat. Kau tengoklah yang cita-cita menteri, tak kisahlah menteri mana, kau tengok bukan main RM5-6.
Dulu pecah manah 5,000, 2,000 ni ada apa aku nak menyebut pun tak kerti. La ilah. Betul. Saya tu sebabnya saya pada saya simple je. Hidup biar simple, tak apa. Jangan malu orang cakap kau apa naik kereta macam ni. Jangan malu. Saya naik Azia okey. Kan? Sebab Azia lah dia suruh parking tepi pagar je tu. Dia tak bagi aku parking berbumbung bawah ni. Tak boleh kau reserve kan, biar kereta aku tu tak kena hujan dan panas. So kau tepi. Hina sungguh kau buat kereta aku. Wajar tu. Aku ingat adalah kau reservekan parking kat bawah tu. Suruhlah bos kau tu keluar sekejap, kau bagi aku duduk dalam tu. Siap bagi tahu tu. Start keluar balik, pusing. Tepi pagar ni. Tapi saya redha. Saya pernah ceramah dekat Kuantan, dekat TM Kuantan. Masa tu bawa ya. Nak Azia lah. Kereta tu kau tu kena langgar, becak lah apalah, kena ulat apa semua kan. Sampai dekat Kuantan, hotel butik Kuantan, ceramah tu TM, Telekom TM. Kau basuh kereta ni dulu, dah basuh cuci kan, kau datang ambil aku balik. Okey bos. Jadi saya turun, dia pun jalan. Faham tak suasana kat lobi tu? Saya turun, kereta tu jalan. Yang penganjur tu, dahsyat ustaz ni. Steady ustaz ni. Nampak tak? Datang jauh-jauh naik Grab. Weh, kereta aku tu. Kau boleh cakap Grab kereta aku tu. Kurang asam betul. Itulah dia. Tapi saya redha. Tak ada masalah. Hidup simple. Lagi satu lagi untuk maklumat semua. Saya sebenarnya suka naik kereta Azia ni. Ada satu sebab lagi. Kadang-kadang bila naik kereta besar, bukan tak ada. Naik kereta besar tu kadang hati ni tak elok. Turun kereta, kawan ada. Macam tu lah ada. Jadi saya naik kereta besar tu kalau dengan family, kalau pergi balik kampung ke apa, baru saya buat sebab ya Allah aku naik kereta ni sebab family aku tak muat Allah naik kereta kecil tu. Jadi tu sebab dia. Kita berzuhud naik Azia, anak ramai tu kau keluar kepala kat cermin tu. Hangah kau pula gila-gila ambil oksigen ni. Bayangan tu dahsyat betul, janganlah macam tu kan. Itu kufur pula namanya. Jadi apa pun yang penting bahagia insya-Allah. Tapi ingat satu perkara, kejar akhirat. Sebagai penutup dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah Taala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Dunia pun kita dapat. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi kejar akhirat dulu dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. So saya redha, tak ada masalah. Ini semua dunia ni. Parking tepi pagar, okey. Tak ada hal, redha. Tak adalah, okey je, tak ada masalah. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Dan begitu juga budak-budak bawa galah nak jolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Itu saja daripada saya tuan-tuan sekalian. Cuma sedikit makluman.